إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذريته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wal mustahilu, situ deh. Dan bermula perkara yang mustahil, yakni akli lah. Wal mustahilu aqlan, nah, dan bermula perkara yang mustahil pada akal. Huwallazi, ialah yang la yutasawwaru fil aqli, yang tidak tergambar, yakni tidak membenar, tidak menerima fil aqli pada akal, wujuduhu, oleh adanya allazi. Apa makna la yutasawwaru? Ai la yusaddiqu. Itu maknanya tidak membenar. Ada pun masalah tasawuf sah, boleh nak tasawuf perkara mustahil, tapi nak tasdik itu tak boleh. Tu sebab tu dia buat mari la yusaddiqu. Mana la yutasawwaru ai la yusaddiqu. Tu tidak membenar, tidak menerima oleh akal. Masalah nak terupa pada akal tu boleh. Sebab bila kita susung pada hujah, susung pada burhan, okay? Kita buat mari fardu takdir kan. Kalau Allah tidak bersifat dengan berkuasa, pasti dia lemah. Tengok, boleh tasawur tu. Kalau dia lemah, tu tasawur tu. Jadi bukan makna tasawur tu makna gambar, tapi dengan makna membenar. Tidak membenarlah oleh akal, la yusaddiqul aqlu, tidak membenarlah oleh akal biwujudihi, dengan adanya allazi. Mana akal tak boleh benar, tak boleh terima adanya perkara tersebut.
Maka pitah maknanya perkara tentu tak ada. Tu orang panggil mustahil. Fa idza qala qailun, maka apabila berkatalah oleh orang yang berkata. Dia katakan ini maqalul qaba'iqah qala aqal qaba'iqah innal jirma, sesungguhnya jirim itu ataupun innal jirma fulaniyah, sesungguhnya jirim suatu benda tu gitu. Fulaniyah makna jirim sipulan tersebut, tak kira lah jirim apa. Jirim meja ke, jirim kursi ke. Asal kata benda petaka tu dia katakan khalin anil harakati was sukuni ma'an, sunyi ia daripada gerak dan diam pada satu masa. Dia kata benda petaka tu tak bergerak tak diam pada satu masa. Data meja tu tak bergerak tak diam bila satu masa. Bila orang tu cakap itu, la yusaddiqul aqluka, nescaya. Itu jawab bagi idza tadi. Jawab bagi idza, la yusaddiqul aqluka, nescaya tidak membenarlah oleh akal engkau, bidzalika, dengan demikian itu, demikian kata sunyi jirim tu daripada bergerak dan diam pada satu masa. Bidzalikal jirmi khalin anil harakati was sukuni. Kenapa ilak pada kata la yusaddiqu? Li'anna khuluwahu, kerana bahawa sesunyi ia jirim. Li'anna khuluwahu, kerana bahawasanya sunyilah ia jirim, anil harakati was sukuni ma'an, sunyi daripada gerak dan diam pada satu masa tu, mustahilun, ialah perkara tentu tidak, ai aqlan. Tu la yusaddiqul aqlu biwuku'ihi wa wujudihi, tidak membenarlah oleh akal dengan berlakunya nya apa? Nya khuluwil jirmi tu anil harakati was sukuni ma'an. Tidak membenar, tak terima oleh akal dengan berlakunya sunyi jirim daripada gerak dan diam satu masa. Wa wujudihi, dan adanya orang panggil sunyi jirim daripada gerak dan diam pada satu masa. Habis. Wal jaiz, habis itu. Kemudian katanya syarih, qala syarihu rahimahullahu ta'ala, qauluhu, bermula perkataannya, perkataan musannifi, wal mustahilu huwallazi, bermula perkara yang mustahil pada akal ialah yang nak tafsir itu harfu tafsiriyah. Apa makna huwallazi? Ialah yang huwal amrul ladzi. Gitu, kena takdir lagi tu, sifat azah mausuh. Takdir mausuh dia. Jadi mustahil ni ialah perkara yang huwal ladzi, huwal amrul ladzi, ialah perkara yang la yusaddiqul aqlu biwujudih, yang tidak membenarlah oleh akal dengan adanya perkara. Ya, takdir mausuh dengan al-amru ni lebih umum lah daripada syai'. Kalau hari dengan syai', maka perkara tu tentu orang panggil terima ada tak ada. Jadi buat mari dengan al-amru ni latah, sama ada benda tu ada atau subuk saja, sungguh saja. Umum. Maka sebab tu dia kata takdir dengan al-amrul ladzi ni terlebih umum, meratailah ia min ayyakuna, daripada bahawa adalah ia al-amru tu, perkara tu zatan, nisbah zat ke. Tu dah. Jadi perkara
yang tidak diterima pada akal adanya. Mana? Kalau kita kata perkara tu ialah zat, mana zat yang tidak diterima pada akal adanya? Gitu. Mana misalnya orang panggil zat kasyariki, ay kasyarikil barilah, seperti sekutunya Allah Ta'ala. Ada zat tu hal lain pada Allah Ta'ala. Mana zat? Tu seumpama zat Allah Ta'ala tu termasuk daripada al-amrul ladzi la yusaddiqul aqlu biwujudi. Perkara yang tidak membenarlah oleh akal adanya. Mana perkara tentu tak ada. Zat tentu tak ada, panggil. Kerana perkara tu umum. Mana boleh jadi perkara tu ialah zat, mana zat tentu tak ada. Jadi Tuhan lain pada Allah tu zat tentu tak ada. Au sifatan, itu atah pada kata zatan. Al-amru tu, perkara tu a'ammu min ayyakuna sifatan. Perkara-perkara tu terlebih umum lah ia daripada bahawa adalah ia perkara tu sifatan. Ni sebuah sifat ke? Mana misal kala ajzi, seperti lemah. Diri lemah tu sendiri tu orang panggil perkara tentu tidak, lagi tak ada. Mana perkara tentu tidak, lagi tak ada. Tu. Au nisbatan, atau pada kata zata lagi. Jadi umum tu. Perkara tu sama ada zat ko, atau sifat ko, atau nisbah. Mana nisbah? Misal bagi nisbah, kathubutil ajzi lillahi ta'ala, seperti sabit sungoti lemah bagi Allah Ta'ala. Tu orang panggil perkara tentu tidak, lagi tak ada. Perkara tentu tidak. Sabit itu tak boleh kata tak ada, memang tak ada sebut. Kerana kata perkara tentu tidak bagi Allah Ta'ala. Ada pun diri lemah tu sendiri perkara tentu tidak, lagi tak ada. Sabit lemah bagi Allah Ta'ala tu perkara tentu tidak. Tu saya nak kata tak boleh nak kata perkara tentu tak ada, kerana nisbah tu memang perkara tentu tak ada dah. Bukan ada, hanya subuk saja, sungguh saja. Jadi tu yang orang lagi dengan al-amru. Perkara supaya latah dia panggil, umum, meratai. Kalau kata benda tentu tidak, benda yang tidak dibenar oleh akal akan adanya. Jadi benda tu sendiri mengisyarat kata benda tu perkara ada, dan benda-benda ni kena perkara ada. Kalau kata syai'ul ladzi, asyai'ul ladzi huwa syai'ul ladzi, mustahil-mustahil itu ialah benda yang kalau gitu benda ni kena perkara benda tentu ada. Mana hak tentu ada kat zat dengan sifat lah. Adapun nisbah tak masuk. Maka nak wi umum, supaya orang panggil jami' menghipung ke sekalian afraq mustahil itu dalam definisi mustahil, maka takdir ke mausuh yang dihazah tu dengan al-amru, perkara. Jadi perkara tu terbenar benda hak ada seumpama zat dengan sifat, au nisbatan, atau hanya nisbah saja. Mana kasubutil ajzi lillahi ta'ala, seperti sabit sengoti lemah bagi Allah Ta'ala. Itu dia panggil apa? Perkara tentu tidak. Tu tak jangan kata perkara tentu tidak, tak ada. Memang sabit itu tak ada. Sabit bukan ada. Tu sabit itu sungguh. Tak boleh nak kata tak ada. Kerana sungguh lawannya tak ada. Sungguh lawannya tidak. Tak ada tu lawan bagi ada. Memang subuk tu orang panggil sungguh. Dia tak boleh lawan dengan tak ada. Memang dia tak ada. Lepas tu lawan dia tidak. Kalau kata subuk perkara tentu tak ada, memang dia tak ada. Kata ni. Lepas tu dia sungguh je subuk ni. Lawannya perkara tentu tidak. Sabit lemah bagi Allah Ta'ala tu perkara tentu tidak. Diri lemah tu perkara tentu tidak, lagi tak ada. Itu lagu tu. Kama marra
Wa hadza tafsirul amri. Nah, dan bermula ini tafsir bagi al-amri, al-amru tu. Tu. A'ammu min ayyakuna zatan au sifatan au nisbatan kainun kama. Adalah ia seperti mana barang marra yang telah lalu pada sebab naziruhu oleh bandingannya barang. Mana fil wajibi ay aqlan, pada perbahasa wajib pada akal. Sama saja, tu wajib pada akal dulu ya cakap gitu kak, ingat tak? Tu wajib pada akal dulu kata gitu kak, mana tengok dia kata huwal amrul ladzi a'ammu min an yakuna zatan aw sifatan aw nisbatan kadzatillahi ta'ala wa sifatihi wa subuti kulli sifatin min tilkas sifati lahu ta'ala. Tu berak. Jadi sama je. Sama dah. Pada bandingnya lah. Pada apa? Lawa dia, gulawa dia mustahil ni wajib. Gitu. Wa hadza tafsiru dan bermula ini tafsir al-amru ni kainun kama marra naziruhu fil wajibi, ialah kainun adalah ia seperti mana barang yang telah lalulah oleh bandingannya barang pada perbahasa wajib akal. Habis. Wa qauluhu wa qaulul musannifi la yutasawwaru, dan bermula perkataannya perkataan bagi musannif, dia kata la yutasawwaru tu tu imma ada kalanya dibacakan dia makruh hal kad dibacakan bi dhammil ya'i, dengan didhammahkan akan ya, mana yutasawwaru, au fathiha, atau difathahkan dia yatasawwaru. Boleh dua-dua. Tu samalah seperti hak dulu juga. Tu alama marra juga. Di atas barang yang telah lalu ai naziruhu fil wajib aqlan. Di atas barang yang telah lalu ini pada bandingannya pada perbahasa wajib akal dulu disebut dah. Cuma kalau kita baca dengan fathah dengan makna la yumkinu. La yutasawwaru, la yatasawwaru, la yumkinu, tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau gitu baca dengan yang pertama tu lebih munasabah. Lakinil awalu ansabu bi kalami syekhi ba'dulah. Sebab kalau baca dengan la yutasawwaru, dia dengan makna la yudraku, tidak mendapat. Bila tidak dapat idrak, maka tak boleh nak tasdik. Faham? Tidak dapat idrak, tak nampak. Kalau gitu tak boleh nak tasdik, tak membenar. La yusaddiku, tidak membenar sebab tidak mendapat idrak. Tidak reti, tak boleh reti tu, tak boleh idrak. Tu lebih munasabah baca yutasawwaru dah. Nak baca yatasawwaru pun boleh, yutasawwaru pun boleh, tapi lebih munasabahnya yutasawwaru. Gitu. Wa qauluhu wa qaulul musannifi, dan bermula perkataannya perkataan bagi musannif fil aqli, pada akal, ai nak tafsir fi tu bisa babihi, ai bisa babil aqli. Fi dengan makna sababiyah. Fi itu fi sababiyah dia panggil bukan fi zarfiyah dengan pada di dalam akal tu, tidak, dengan sebab akal gitu. Mana benda mustahil pada akal ni ialah al-amrul ladzi la yutasawwaru fil aqli, mana al-amrul ladzi la yusaddiqul bisababil aqli. Gitu. Tu perkara yang tidak membenarlah dengan sebab akal. Dengan sebab akal tu tak boleh membenar. Maka kalau tak ada akal, ia boleh benar semata. Tuhan lemah pun ia boleh benar, Tuhan tak ada pun ia boleh benar. Tuhan jutone pun ia boleh benar sebab akal tak ada. Sebab tu Imam Haramain kata, orang yang tak reti hukum akal pada makna tak ada akal. Betul sungguh?
man lam ya'rif wa ma'nal wajibil aqli wa ma'nal mustahil aqli wa ma'nal jaizil aqli fahuwa laisa bi'aqilin. Betul sungguh. Nah, sebab kita nak membenar, kau tak boleh membenar ni dengan sebab akal. Akal kita jadi asbab kata kita tak boleh benar. Tak terima pada akal. Mana akal kita tu jadi sebab bagi kita tak boleh terima, tak boleh membenar tu. Faham tak? Jadi fi itu dengan makna sababiyah. Nah. Fil aqli ai bisababil aqli, yang gitu. Ka wa hadza tafsir atau wa hadza tafsiru fi bisababiyati wa hadza tafsiru fi bisababiyati, dan bermula ini tafsir kafi dengan sababiyah ni kainun kama, adalah ia seperti mana barang alimta yang telah mengetahuilah oleh engkau fi mabahasil wajibil aqli, gitu. Pada perbahasa wajib akal itu. Wajib akal itu sebut dah fi dengan makna sababiyah. Nah, gitu dah. Tu panjang lebar dah dulu. Dia kata wa bihadza kullihi zahara anna fi huna sababiyatun wal makna huwa alladzi la yakunul aqlu sababan wa alatan litasdiqin nafsi bi'adamihi. Tu dulu sebut dah. Jadi sebagaimana kita tahu dah, bandingnya hak wajib, bandingnya hak mustahil itu wajib, fi situ dengan makna sababiyah, lagu tu jugalah tafsirnya pada mustahil pun gitu juga. Habis wa qauluhu, dan bermula perkataannya, perkataan bagi musannifi wujuduhu, adanya perkara. Fihi, sabitlah padanya. Fihi tu khabar muqaddam dah. Fihi, sabitlah padanya. Fihi ai fi qaulil musannif wujuduhu ni. Sabitlah padanya, pada perkataan musannif adanya perkara ni. Anna zalika, bahawa sedemikian. Demikian anna zalika qaulahu wujuduhu tu. Anna zalika, bahawa nyonya perkataan musannif ada nyonya perkara tu yasirut ta'rifu, jadilah oleh ta'rif mustahil itu jadi apa? Ghairu mani'in, jadi tidak manik. Giduak mari wujuduhu itu tidak manik. Tidak manik dia panggil, tidak melengkapi itu. Cakap gitu tu tidak melengkapi itu. Sedangkan definisi ni kena jamik lagi manik. Betul tak? Definisi tarikh ni kena jamik lagi manik. Tiba-tibanya bila awak mari wujuduhu ni menunjuk kata bahawasanya definisi ni tidak jamik tidak manik. Apa tidak manik? Yakni tidak menegahkan afra', tidak menegahkan afra' yang bukan mustahil itu termasuk dalam mustahil. Bahkan benda yang bukan mustahil pun masuk dalam mustahil tu. Tu mana ghairu mani'in. Faham tak? Dia definisi ni kena jamik. Jamik mana apa? Semua afra' mu'arrah tu dia masuk dalam definisi. Tu. Nah, semua afra' mu'arrah dia kena masuk dalam ta'rif. Lepas tu dia kena manik apa? Semua afra' hak bukan mu'arrah, tak masuk dalam ta'rif, terkeluar habis. Jadi semua hak afra' mu'arraf masuk dalam definisi, semua afra' hak bukan mu'arraf terkeluar daripada ta'rif. Itu dia panggil ta'rif yang jami' dan mani'. Faham tak? Tu.
Macam mu kata gini semaya ni apa semaya? Semaya ni ialah sujud. Tak melengkapi tu. Sebab semaya ni ada rokok, ada iktidal, ada duduk, ada baca sebut kata maka tidak jamik. Mana afraq semaya tu tak masuk dalam takrif semaya. Nah, lepas tu tidak mengeluarkan orang panggil afraq hak bukan semaya tu daripada diri semaya. Mana seumpama sujud syukur ke. Sujud syukur tu bukan semaya, walaupun pada makna semaya, tapi bukan semaya. Bukan semaya. Tengok. Tu. Maka definisi ni dia kata sabitlah pada perkataan musannif. Wujuduhu ni, adanya perkara ni, bahawa jadilah perkataan musannif adanya perkara dalam definisi mustahil itu yasirut ta'rifu ghaira mani'in, jadilah oleh ta'rif mustahil akal yang dibawa datang oleh musannif ni jadi apa? Khabar ghaira mani'in, jadi tidak mani, tidak menghalang afraq bukan mustahil masuk dalam mustahil, bahkan masuk. Tu sebab apa ghaira mani'in? Hilak pada kata ghaira mani'in, lidukhuli kullin, kerana masuk tiap-tiap minal ahwali, daripada sifat hak bahasa hal. Mana di atas kaum ulama yang mengisbatkan sifat hal, maka masuk sifat halun nafsiyah, halun maknawiyah. Sebab hal-hal ni bukan perkara ada, perkara sungguh saja. Tengok. Jadi kalau kata mustahil akal ni ialah perkara akal kita tak boleh nak terima ada. Tak boleh nak terima ada. Lepas tu hal pun kita tak boleh nak terima ada. Mana perkara tentu tak ada. Faham tak? Jadi masuklah kata sifat hal dalam mustahil. Berat gitu. Jadi ada Allah mustahil, gitu ke? Keadaannya Allah mempunyai sifat berkuasa mustahil. Keadaannya Allah mempunyai sifat penentu mustahil. Kaunuhu tu semua mustahil lah ke? Dah? Sebab hal ni perkara tak ada. Perkara tak ada. Jadi masuk dalam mustahil, kerana mustahil ni perkara tentu tak ada. Perkara akal tak boleh nak terima adanya perkara, makna perkara tentu tak ada. Lepas tu hal perkara tentu tak ada. Tak naik sampai tangga ada, tak turun sampai tangga tak ada, mana tengah-tengah tak ada lah. Tu tengok, bukan wujudiah lah maknanya. Tengok, masuklah tu liduhu afraq selain daripada mustahil masuk definisi mustahil. Mana hal pun orang panggil perkara yang tidak diterima pada akal adanya. Ada tu bukan ada, tak naik sampai tahap ada, tak turun sampai tahap tak ada. Keadaannya Allah mempunyai sifat-sifat makni tu perkara tak naik sampai tahap ada, tak turun sampai tahap tak ada. Jadi masuk tak dalam mustahil? Masuk tu. Bukan perkara ada tu. Wa sifatis sulubi, dan segala sifat-sifat salbiyah. Sifat-sifat yang kita reti maknanya kok ternafi di zat Allah Ta'ala. Tak ada awal bagi ada, tak ada akhir bagi ada, tak terima perubahan, tak serupa akan baharu, tak lemah, tak buta, tak tuli. Tengok. Tu orang panggil sifat salbiyah lah kata. Maka sifat salbiyah ni amrun adami, tapi subuti tu perkara tak ada, perkara diertikan daripada tak ada, tapi perkara tu sungguh. Jadi kalau kata mustahil akal ni perkara tentu tak ada, pita makna bagi perkara yang tidak diterima pada akal adanya perkara, mana perkara tentu tak ada. Kalau gitu sifat salbiyah pun tak ada, masuk etiklah dalam mustahil. Silap. Tu nak ayat kata definisi ni tidak manik, tidak menegah ke afraq mustahil itu masuk dalam
tidak menegah ke perkara afra' yang bukan mustahil akal tu masuk dalam mustahil akal. Apakah jadi masuk itu? Wal umuril i'tibariyati, dan perkara-perkara yang dibahasa iktibarkan pada akal jua. Seumpama mazhab Asy'ariyah. Mazhab Asy'ariyah wujud-wujud tu, kalau kira imam bahasa Asy'ari sendiri tu wujud ainul mawjud dah. Tak apalah, kita ambil hak anak murid Asy'ariyah. Mana wujud-wujud itu bukan ada. Lepas tu amrun iktibariyah, perkara hak dikira-kira pada akal. Begitu juga kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Bukan perkara amrun khariji, tapi amrun fi zihni dia panggil. Amrun fi zihni pun dia panggil, amrun iktibari pun dia panggil. Perkara hak dikira-kira pada akal juga. Tu diri kita reti sifat berkuasa tu ada di zat Allah Ta'ala, tak bercerita tanggal dengan zat Tuhan. Tu dah orang panggil keadaannya Allah mempunyai sifat berkuasa, tak ada kena duk bila asing dah. Itu dia panggil amrun iktibariyah. Faham tak? Jadi amrun iktibariyah ni ada ke tak? Tak ada. Sebab tu Tuhan ada tak? Ada. Ada Tuhan ada tak? Tak ada. Apa? Perkara kira-kira pada akal je. Jadi kalau kita kata definisi mustahil itu perkara tentu tak ada. Jadi amrun iktibariyah ni pun tak ada. Hanya kira-kira sungguh pada akal ya. Maka tidak mana tidak menegahkan afra' bukan mustahil termasuk dalam mustahil. Bahkan sepintas lalunya masuk kita duk rasa dalam definisi mustahil. Tengok. Tu tengok. Jadi kerana tu ghairu mani'in. Kenapa ghairu mani'in? Lidukhuli kullin minal ahwali wa sifatis sulubi wal umuril i'tibariyati fihi ay fi ta'rifi. Begitu. Fihi ay fi ta'rifil mustahili. Kerana masuklah tiap-tiap daripada sifat hal, sifat salbiyah dan sifat bahasa kira-kira pada akal, fihi di dalamnya, di dalam ta'rif mustahil akal. Bapa masuk tu hilap pada kata dukhul. Bapa yang masuk li'annahu tu hala wa sya'an, tarajuk mana-mana. Li'annahu kana bahawasanya hala wa sya'an yasduku alaihi, terbenarlah di atasnya, di atas kuling, di atas tiap-tiap daripada sifat ha, sifat salbiyah dan amrun iktibari itu terbenar apa? Bagi yasduku annahu oleh bahawasanya kitab tu jatuh tu adalah lagi terbenar oleh bahawa terbenar di atas tiap-tiap daripada sifat ha, sifat salbiyah amrun iktibari itu oleh bahawasanya la yusaddiqul aqlu biwujudihi. Gitu betul. Tidak membenarlah oleh akal dengan adanya. Betul tak? Terbenar tak di atas tiap-tiap sifat ha, sifat salbiyah amrun iktibari itu oleh bahawa tidak membenarlah oleh akal dengan adanya. Betul tak? Betul? Sifat ha ada tak? Ada. Sifat salbiyah ada tak? Tak ada. Sifat amrun iktibari ada tak? Tak ada. Jadi terbenar tak? Terbenar. Tu tengok. Terbenar. Kalau gitu
Betul lah kita kata jadi ta'rif mustahil dengan biwujudihi perkataan musannif tu, jadi ta'rif ni ghaira mani'i. Jadi tidak mani', tidak menegah, tidak mengeluarkan afra' yang bukan mustahil daripada definisi ta'rif mustahil. Tu. Jadi kalau kita pitah makna, perkara mustahil ni perkara tentu tak ada. Jadi perkara tentu tak ada. Sifat hal tak ada. Mustahil. Salbiyah tak ada ke? Mustahil. Amrul i'tibari tak ada ke? Mustahil. Gitu ke? Pernah gitu. Maka wa ujiba. Jawablah. Wa ujibah, dan dijawabkan wa ujibah, dan dijawabkan anil i'tiradil mazkur tadi, dijawabkan daripada bangkangan yang tersebut tadi. Jawab lagu mana? Dijawab bi anna, tu takluk pada tu ujibah lah. Dijawab dengan bahawasanya bi annal murada bil wujudi, dijawabkan dengan bahawasanya murad maksud dengan kata ada tu khabar bagi anna mutlaqus subuti wat tahaqquqi, ialah semata-mata sungguh dan sengoti. Tu makna gitu. Jadi al-amrul ladzi la yusaddiqul aqlu biwujudihi ay bisubutihi au bitahaqquqihi. Gitu. Jadi perkara yang tidak dibenarlah dengan sebab akal ni dengan sungguhnya dan sengotinya. Ingat balik kalau kita buat daurah kitab Wasail Ilmul Kalam tu. Nah, jadi tak ayah diska ambil di mana ni? Ambil sini. Tak ada duduk jauh pergi. Nah, jadi kalau orang kampung kita duduk ngaji kitab Kifayatul Awam ni. Mungkin kampung kok kitab Kifayatul Awam selok orang kampung. Nah. Paling kurang baca kitab tu, Wasail Ilmul Kalam. Nah, Asasul I'tiqad. Naik tinggi lagi, Misbahul Munir, Takribul Ikhwan, Faridatul Faraid, Bakuratul Amani. Nah, Aqidatun Najin tu. Tak ada ngaji ni kita. Kamu baca ni selok ai kampung. Tinggal mu sore duk ngajar atas sejik. Nah, ai kampung tak ada duk ngaji kita arak ni. Nah. Tapi mu jangan lekeh lah kitab Jawi tu. Kitab Jawi tu ulama kita ambil di kitab arak dah. Ambil sini, tengok. Tu wa ujiba ay anil i'tiradil mazkur bi annal murada bil wujudi, wujudi ay fit ta'rifil mustahil itu mutlaqus subuti wat tahaqquqi. Dan dijawabkan daripada bangkangan yang tersebut dengan bahawasanya maksud yang dikehendaki dengan kata ada dalam definisi mustahil tadi tu mutlaqus subuti wat tahaqquqi, ialah semata-mata sungguh dan sengoti. Bukan ada. Tu dah. Wahina idzin, dan pada ketika itu ay wahina iz kanal murad bil wujud mutlaqus subut wa tahaqquq tu. Dan pada ketika itu, ketika mana adalah yakni adalah makna yang dikehendaki dengan kata ada dalam definisi ta'rif mustahil itu ialah semata-mata sungguh dan sengoti itu, la yaridu zalika, tidak datang iktiraf lah akan demikian itu. Nah, demikian mana? Demikian itu, demikian dukhul
Nah, demikian itu demikian dukhul kulli minal ahwal wa sifatis suluk. Ha itu tu ila akhir. Tak datang iktiraf dah. Nah. Tu. Sebab apa tak datang iktiraf? Ila pada kata la yaridu. Li annal aqla, kerana bahawasanya akal itu yusaddiqu bi thubutihi wa tahaqquqihi, menerimalah akal, membenarlah oleh akal dengan sungguhnya tiak-tiak daripada demikian itu, wa tahaqquqihi, dan sengotinya tiak-tiak daripada demikian itu, tiak-tiak daripada hal sifat salbi tadi itulah, sifat as-suluk, sifat amrun iktibariyah, terima tak pada akal, sungguh terima. Tu sebab subuk tu lebih umum daripada ada. Jadi sebab itulah kalau definisi hak di Syekh kita ngaji tak kharidah ke, dia kata apa? Dia kata mustahil ni ma la yaqbalus subuta, betul tak? Ma la yaqbalus subuta, barang yang tak terima akan sungguh. Itu lebih umum. Sebab apa? Itu lebih jamik dan manik. Sebab apa? Sebab kalau bila kata gitu, sungguh pun tak terima, jangan kata ada. Kerana sungguh tu lebih umum daripada ada. Tiap-tiap sungguh belum tentu ada. Tiap-tiap ada pasti sungguh. Berak. Jadi bila sudah sungguh pun ternafi, jangan nak kata ada lah. Izan tafal umum intafal khas. Gitu kan. Tu kaedah tu. Bila ternafinya umum, maka ternafilah khusus. Nah tu. Izan tafal umum, apabila ternafilah akan umum, intafal khas, maka ternafi jugalah yang khusus. Sebab tu hak tu lebih comel. Definisi tu lebih comel. Kalau kata mustahil akal, ma la yaqbalus subuta. Apa mustahil pada akal? Perkara yang tak terima akan sungguh. Sungguh lagi tak terima. Sah kena kata ada. Sungguh pun ternafi dah. Ada. Mimba bila aula lagilah. Lagu tu Sebab sungguh tu lebih umum daripada ada. Ada lebih khusus. Tiap-tiap sungguh belum tentu ada. Tiap-tiap ada pasti dah sungguh. Gitu dah. Tu nampak tak? Jadi jangan duk lekeh lagi tak jawi tu. Kita ngaji wasail ilmu kalam walaupun daurah, nak baca dengan cepat-cepat gitu pun, tapi manfaat dia tu sangat besar. Nah. Bagi orang yang mengerti, dia tak akan pelekeh walaupun kitab tu kita jawi. Halus, cek. Kita tak kira halus, cek. Besar panjang dak. Ya betulnya ialah isi kandungnya dia tu. Habis itu. Kemudian katanya Syekh Ibrahim Baijuri, wahadza, dan ini, dan bermula ini, wawi istiqnah mubtada balik. Wahadza, dan bermula ini al-jawab. Wahadza ay wahadzal jawab. Dan bermula ini jawapan bagi iktiraf yang tersebut tu khabar. Ahsanu, terlebih elok, minal jawabi, daripada jawapan yang lain. Jawab lagu mana hak lain? Bi anna hadza ta'rifun bil a'ammi, dengan bahawasanya ta'rif ini, ta'rif mustahil ni, bi anna hadza ay hadza ta'rifil mustahilil mazkur, dengan bahawasanya ini ta'rif mustahil yang tersebut tu ta'rifun bil a'ammi, ialah ta'rif dengan secara umum. Gitu pula. You mari umum kat tu pula. Tu. Jadi kecek dengan la yutasawwaru fil aqli wujuduhu tu orang panggil kecek umum tu. Ta'rif umum. Patut boleh ke wak mari definisi dengan sirah umum gitu? Waqad ajazahu,
dan sesungguhnya telah mengharuslah akan dia akan ta'rif bil a'mi tadi. Dan sesungguhnya telah mengharuhlah akan dia akan ta'rif, akan buat definisi dengan sirah umum ni, mutaqaddimuna oleh ulama-ulama terdahulu minal manatiqati, daripada ulama mantik. Tu dah. Jadi ada ulama mutaqaddimin di kalangan manatiqah, di kalangan ulama mantik, mereka mengharuh orang panggil buat definisi dengan sirah umum. Boleh. Kalau kira mutaakhirin kata tak boleh lah, sebab kalau sirah umum gitu jadi duk banyak bahas pula dalam definisi. Sedangkan orang panggil definisi itu sebagai sebab bagi kita kenal mu'arrah. Ni duk soal jawab banyak lagi. Tak kenal lagi lah mu'arrah tu. Nah, takrif ni makanat ma'rifatuhu sababan li ma'rifatil mu'arrah. Perkara yang adalah bila kita kenal dia jadi sebab bagi kita kenal mu'arrah, benda yang nak dikenal tu. Jadi sebab tu kena buat mari sirah khah, nak mari lafaz yang khusus, betul-betul tepat. Macam kita nak pergi rumah orang lah. Kalau duk bui orang panggil, rumah mamak mana? Rumah mamak adalah ada atap. Weh, semua rumah ada atap. Nah, atap warna apa? Adalah atap warna hijau tu. Oh, banyak atap warna hijau ni kat 10 butir rumah. Nah, lepas tu berapa tikak? Duk mari sirah umum itu tak ada. Tapi ada juga setengah ulamanya di kalangan ulama mantik yang terdahulu membenar mengharus. Kenapa? Kenapa tu ajaza? Ilak pada kata ajaza. Kenapa mengharuhlah akan definisi dengan secara am, dengan secara umum tu oleh mutaqaddimu minal manatiqah? Idzil maksudu, kerana bermula tujuan daripada ta'rif. Idzil maksudu ay minat ta'rifi, karena bahawasanya bermula tujuan daripada definisi itu kama la yakhfa, kainun kama la yakhfa, seperti mana barang yang tidak tersembunyilah ay alaika, ke atas engkau, tak dia lagi. Khabarnya mana tu? Kama la yakhfa tu panggil jumlah mu'taridah itu. Ni khabar dia. Idzil maksudu, kerana bermula tujuan daripada definisi itu seperti mana adalah ia tidak tersembunyi ke atas engkau sebenarnya. Apakah tujuan daripada definisi? Tamyizu kullin, ialah nak membezakan daripada tiap-tiap minal wajibi wal mustahili wal jaizi, daripada yang wajib pada akal, mustahil pada akal, haruh pada akal, an akhawaihi, daripada saudara-saudara nyonya kulit. Nak jadi beza wajib, mustahil, jaiz. Ini saudara-saudara dia. Apa beza wajib dengan mustahil? Wajib gini, mustahil gini. Ini nampak beza. Tu je tujuan definisi. Jadi apabila begitu, tak ada hal lah buat mari dengan sirah umum pun, asalkan kita boleh beza. Tu. Kalau gitu fakaifa ya'ti bi ta'rifin yashmalu ba'dha afradi kullin minha. Maka bitapakah, ni orang panggil istifham bi maknal ingkari, maka tentu tidaklah. Gitu. Fakaifa ai bitapakah, maka tentu tidaklah ya'ti mendatanglah oleh musannif bi ta'rifin dengan definisi yashmalu yang melengkapilah ia ta'rif ba'dha afradi kullin minha, melengkapi ia ta'rif akan sebahagian bagi afra tiap-tiap daripadanya, tiap-tiap daripada saudara tadi. Betul tak? Tu. For kita kata gini lah, Khidr, Lutfi, Fawahim. Ini 3 orang yang berbeza. Maka kita pun nak jadi takrif Khidr lagu mana? We beza dengan Lutfi. Lutfi we beza pula dengan Khidr. Nak we beza juga dengan Fawahim. Patutlah kita nak we definisi Khidr itu ialah yang mempunyai hidung. Fawahim pun ada hidung. Kalau Lutfi tak ada hidung, tak okey lah nak nak definisi. Tujuannya nak takrif tu nak jadi orang beza. Bila kenal lagu ni, tengok kalau Lutfi bukan Khidr ni. Ini tentu Lutfi. Apa? Ni definisi dia. Tu. Tentu dah kita kata Khidr tu yang tinggi-tinggi. Yang tinggi-tinggi. Yang rambut capur putih tu. Kita begitu.
Jadi beza tak? Beza tu. Beza tu. Tengok, tak ada tu hak lain. Lutfi tu hak rendah-rendah tu putih-putih sikit. Sikit jelah, sedap rasa hangatlah. Nah, pas bawah ni tu pula. Lagu mana weh? Jadi beza dengan hak tiga-tiga ni. Hak muka ada je awak banyak sikit. Macam tu. Nah. Hak sebai je pederok tu. Maka bila kita pergi jumpa tiga orang ni, ni pasti Lutfi apa? Rendah-rendah putih sikit. Ni pasti Hidayah ni, tinggi-tinggi, rambut capu putih sikit. Tentu dah orang panggil kita awak mari definisi tu perkara hak nak jadi reti beza di antara tiga tak ada. Maka begitu jugalah musannif. Tujuan daripada definisi ni tak ada lagi kita tersembunyi pada kita bahawa setujuannya orang panggil buat definisi ni tamyizu kullin minal wajibi wal mustahili wal jaizi an akhawaihi, ialah membezakan tiap-tiap daripada wajib dan mustahil dan haram daripada saudara-saudara dia. Maka fa kaifa ya'ti bi ta'rifin yashmalu ba'da afradi kullin minha, maka bitapakah, maka tentu tidaklah, itu dia panggil istifham ingkari, maka tentu tidaklah mendatang ia musannif dengan ta'rif, dengan definisi yang melengkapilah ia definisi itu akan sebahagian afra' tiap-tiap daripada saudara-saudara wajib mustahil haram. Jadi kalau kita kata Lutfi Hidayah Fawahi, apa definisi Hidayah, apa definisi Lutfi Fawahi? Hidayah ni yang ada tangan, ada kaki, ada hidung, ada mata. Lepas tu Lutfi ada tangan, ada kaki. Bodoh gitu. Tak cakap cari, mu tak jumpa pasal dah lah Lutfi dengan Hidayah. Enggak. Duk buat definisi benda ada sama ada. Betul tak? Boleh beza tak? Tak boleh beza. Toke musannif sebodoh tu nak letak tarikh. Tu nak gitu Nah, fafham, maka pahala olehmu, jangan duk benak sangat. Itu maksud gitu. Habis itu. Kemudian kata muallif rahimahullah, qauluhu qaulul musannifi ay la yusaddiqu ilah. Asyara bihi ila daf'il i'tiradi ala ta'rifi bi annal aqla qad yafridul mustahila. Wallahu a'lam. Bismillah. Qauluhu ay la yusaddiqu. Kuat batuk ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayhi min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat fa'amalna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.